Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, selamat berjumpa kembali dengan Cikgu Tipah. Baiklah, pada minggu ini Cikgu Tipah akan mengajar murid-murid untuk membina dan menulis ayat. Apa yang anda akan belajar pada minggu ini? Anda akan belajar teknik skop. Teknik skop iaitu kita akan gunakan apabila kita menyusun perkataan untuk membina sebuah ayat. Baiklah, kita akan berjumpa lagi pada hari Jumaat ini melalui Google Meet. Cikgu akan semak latihan murid-murid setelah apa yang kita pelajari sebentar nanti ya. Okey, baiklah. Teknik skop ni, apa maksud perkataan skop? Maksud perkataan skop adalah S merujuk kepada siapa. Siapa maksudnya, mari kita buat highlight sikit ya. Siapa maksudnya yang pertama kita letak siapa yang di dalam ayat tersebut. Kedua, kata kerja. Kata kerja apa yang dia lakukan. Siapakah orang tersebut yang melakukan kerja apa. Ketiga, O. K, S, K, O. O maksudnya objek. P maksudnya perluasan ayat. Biasanya merujuk kepada tempat tapi terpulang kepada situasi yang sesuai berkenaan dengan ayat tersebut yang kita nak buat. Baiklah, ingat ya, SKOP, skop. Skop maksud dia S siapa, K kata kerja, O objek, P peluasan. Ingat 4 perkara je. Mesti murid-murid cikgu boleh menyusun ayat dengan baik. Baiklah, inilah contoh ayat ya. Untuk ayat nombor 1, kita lihat gambar di sini. Gambar apa murid-murid? Gambar seseorang menunggang basikal. Baiklah, contoh telah diberikan. Skop merujuk kepada S kat sini nombor 1 adalah Ali. Yang kedua, kata kerja dia adalah menunggang. Menunggang apa? Objek dia menunggang basikal. Yang keempat, ada 5 perkataan kan? Keempat, perluasan. Seperti cikgu cakap tadi, peluasan ni boleh jadi pada tempat. Tempat maksudnya yang ketiga keempat sekolah. Jadi setelah kita nomborkan kesemuanya jadi ayat yang terbentuk mengikut turutan skop. Ali menunggang basikal ke sekolah. Okey, seterusnya cikgu akan ajar murid-murid mengenai gambar yang kedua. Gambar kedua ni buat apa ni? Seorang budak ni dia buat apa? Dia sedang makan sejenis buah. Baiklah, kita lihat gambar tersebut makan buah tembikai kan? Jadi cuba lihat balik dekat perkataan di sini. Di sini ada makan adik tembikai buah. Baiklah, makan ni apa? Makan ni kata kerja, makan. Adik ni siapa? Orang. Tembikai ni objek. Sejenis buah. Jadi, kita nomborkan. Cikgu cuba pakai pen ni. Kita nomborkan dekat mana? Dekat adik. Okey. Siapa nombor 1. Jadi adik tu siapa? Nombor 1, nombor 2 kata kerja, makan. Baiklah, nombor 3 makan apa? Makan buah jodoh bilangan dia dulu. Buah apa? Buah. Nombor 3. Keempat, tembikai. Jadi bacakan ayat tersebut dan terus tulis. Adik, cikgu baca ikut nombor ya. Adik makan buah tembikai. Jadi nampak tak nombor 1 itu siapa? Nombor 2 kata kerja. Nombor 3 buah. 4 tembikai. Buah tembikai yang objek yang ketiga dan keempat. Okey, seterusnya lihat pula kepada gambar ketiga. Baiklah, ini seorang budak lelaki. Dia sedang membaca
buku. Baik, dia membaca buku. Mari kita lihat apa perkataan yang diberi. Yang pertama, membaca. Kedua, buku. Yang ketiga, cerita. Keempat, abang. Okey, yang ni ada titik nota ya. Cikgu lupa nak maklumkan tadi. Baiklah, bila kita guna teknik skop siapa? Kita soal, siapa? Siapa dekat sini? Abang. Siapa yang ada dekat sini adalah abang. Dekat mana? Okey, nombor 1, abang. Okey, nombor 2, kata kerja. Apa kata kerja? Membaca. Okey, membaca. Membaca apa objek dia? Membaca buku cerita. Dan titik nokta. Jadi salin ayat tersebut. Yang pertama, abang membaca buku cerita. Seterusnya, untuk gambar yang keempat. Okey, ni ibu lah. Ibu dia sedang buat apa? Dia sedang masak. Jadi, kita dah tahu dah ibu masak. Jadi, kita tengok perkataan. Ada berapa perkataan? Ada 4 juga. Ada titik nokta 1. Baiklah, kita lihat semula skop. Skop S siapa? Siapa tadi? Dia adalah ibu. Okey. Ibu nombor 1. Ibu buat apa? Kata kerja K. Ibu memasak. Ketiga, memasak. Okey, perluasan dekat sini adalah tempat. Di nombor 3, dapur. Baiklah, jadi bila kita dah susun perkataan tu menjadi sebuah ayat, dia merupakan ibu memasak di dapur. Okey, itu yang cikgu telah bagi. Jadi bila awak dah tengok modul awak tu, boleh salin dan lihat cara cikgu susun ni. Seperti mana yang cikgu buat dekat sini, salin semula ayat tersebut dengan betul ya. Baiklah, cikgu akan lihat skrin seterusnya. Sebab cikgu rasa skrin anak murid cikgu tak berapa jelas lembaran kerja tu gambarnya tak berapa jelas. Okey, cikgu akan nyatakan sahaja seterusnya murid buat muka surat ayat 5 hingga 8 ya. Okey, yang gambar yang kelima ni merupakan adalah seorang yang sedang mencuci kereta. Okey, nombor 6 sedang menjahit pakaian. Okey, nombor 7 tidur kan. Nombor 8 menangis. Okey, ada 5 hingga 8 buat sendiri. Okey, seterusnya soalan 9 hingga 12. Okey, gambar 9 ini seseorang sedang mandi. Nombor 10 bergaduh. Nombor 11 bermain bola sepak. Nombor 12 yang terakhir makan nasi. Okey, itu saja tugasan cikgu untuk pada minggu ini, iaitu membimbing murid-murid untuk menyusun perkataan menjadi sebuah ayat. Jadi itu saja untuk minggu ini. Selamat berjumpa lagi.